Assalamualaikum Sabri. Biasa abang tanya, stuck ke video abang, suara abang jelas ke? Ada blur ke video abang? Coba respon. Syasha, Assalamualaikum. Testing lagi lah tajuk dia. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kamu masuk kah? So aku tanya beberapa perkara lah. Abang mau tanya, video abang okey? Live abang sekarang ni okey kah? Dari segi line. Wafa. Assalamualaikum kepada Wafa. Wafa pendatang baru, tetamu baru yang datang ke live abang. Nama dia Wafa. Sebab ada beberapa, dia ada tanya soalan dengan abang, jadi abang cakap dengan dia, better aku explain atau abang explain di dalam live abang. Rusadin, Assalamualaikum. Abang tanya, live abang okey? Abang punya video okey kah? Suara abang jelas? Kah mau abang macam ni? Sebab Ui, Waalaikumsalam tuan. Untuk live tadi petang, Alhamdulillah, suara abang jelas, puas hati. Lepas tu mic kalau dekat begini kan, sedapnya suara. Maksudnya dengar bah suara tu jelas. Kita boleh, wah bestnya pengisian kali ni macam tu lah. So abang kena buat begini. Begini. Macam ni. Mana mikrofon dia? Ini. Suara abang jelas. Assalamualaikum kepada semua. Bagi salam dulu, jawab salam dulu semua. Wafa, Syasha, Sabri. Kita mula jam baru mau cakap kita mula jam 10. Sekarang jam 10 sudah. Bukan mula lah, tapi ini sekadar perkongsian. Mau tengok live abang okey ke enggak? Abang punya dari segi sound abang okey. Ada orang baru lagi. Orang baru, nama dia orang yang baru masuk. Assalamualaikum Ridu. Assalamualaikum, siapa ni? She is Dayang Nuratika. Dayang Nuratika, Assalamualaikum. Sikit aku gelar dia She is. Rupa-rupanya dia adalah Dayang Nuratika. Suara abang jelas? Alhamdulillah lancar, jelas suara. Alhamdulillah. Suara abang jelas tuan. Sudah abang di depan, lepas tu tuan di belakang. Lucu. Kita dalam 10-2 minit lah baru kita mula ya. Waalaikumsalam bang. Kepada semua 6 orang yang ada dalam ni, abang macam bagi satu peringatan lah. Suara jelas. Kalau bagi tahu abang kalau abang ada stuck, nanti abang akan perbaiki. Dan cadangan Ali tadi, si Ali bilang kalau macam ada stuck ke apa semua abang, better kalau pengisian abang tu abang terangkan by point. Maksudnya macam contoh, hari ni abang akan terangkan kepada kamu 3 ilmu ataupun 3 poin. Atau bagaimana jadi orang yang tenang. Ada 3 cara. Cara yang pertama, tiba-tiba, bang kurang jelas lah yang pertama tadi, boleh ulang. Kamu cakap di situ kan. So abang ulang lagi untuk kali yang kedua. Okey, untuk kali kedua abang jelaskan dengan kamu semua. Poin yang pertama tadi, abang jelaskan begini. Jelas, lepas tu jelas. Okey. Best jugalah. Cuma yang macam lucu-lucu ni, tadi live tu abang macam kiranya seronok kalau dia ada siaran ulangan. Jadi kita boleh tengok sambil tengok chat kamu ni. Abang cubalah. Lepas tu dia ada 3 option je. Save to IGTV, download video dengan delete. Kalau download video tu, abang tekan tu, video save. Lepas tu save ke mana? Abang cari ni, save ke mana tu video. Lepas tu abang cari juga. Lepas tu yang tak apalah, takut nanti hilang ke apa semua. So abang save di IG. Lepas tu save di IG, tak lagi abang berapa tahu kan. Bila kita save di IG, dia akan ada satu option yang kita boleh letak preview. Di preview tu di feed kita. Di feed. Jadi masuk. Hai Sasa Tiber. Okay, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hari ni pertemuan kita biasa-biasa sahaja, iaitu testing. Lepas tu ada orang komen, abang kalau poin jadi berpoin-poin, okey, itu lagi seronok. Maksudnya berpoin-poin. Tadi saya tengok tu IGTV macam abang cakap sendiri. Sebab kita nak nampak tu komen tu kan, atau macam yang sekarang punya ni. Macam abang pun tengok, duduk bahas Yazrin macam orang gila cakap satu orang. Tapi biarlah bah. Abang pun sebenarnya lucu juga. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, untuk pertemuan kita pada 14 Mei 2018. Aku masih nak boleh move on dengan 2018. 2020, hari ni Ramadan keberapa sudah kita sekarang? Ramadan ke-21 kan?
14 ni malam, kira macam bermulalah sudah 10 malam terakhir kalau abang tak silap. Betul kan? Betul kan kalau abang salah. Jadi pertemuan kita hari ini insyaAllah kita sekadar bercerita-cerita, tanya soalan, beri pandangan. Kamu semua abang galakkan untuk beri pandangan lah. Ada juga satu isu yang abang mau bawa malam ni. Akhirnya abang boleh juga cakap dalam keadaan macam contoh Idin. Saya mendapat Idin. Macam mana jadi Idin saya Jai, Assalamualaikum. Wah, Syasha Ridu, Nilmawati join. Assalamualaikum Nilma. This is your first time join my live. So welcome to my live IG Instagram, IG live. Selamat datang Jai. Assalamualaikum. Ada apa 2018 tu? Tak tahu. Syuhada, Assalamualaikum Syuhada. Okey. Apa abang cerita tadi abang lupa sudah, kasih ingat je. Jadi untuk pertemuan kita kali ini insyaAllah biasa-biasa saja, bertanya soalan dan sebagainya, dan tiada juga perkongsian yang khusus, tapi menjadi khusus bergantung pada respon kalian yang menonton abang sekarang, 7 orang, 8 orang tadi malam 22. Alhamdulillah, terima kasih sebab tu. Wafa, okey, Wafa, isu yang Wafa cuba untuk ketengahkan tu nanti abang akan cakap. Okey, abang ingat sudah. Macam Idin kan dia akan saya dapat satu Idin, dia pakai Idin ke saya? Saya dapat PM daripada seseorang berkaitan tentang isu pijak kucing, dera kucing. Macam tu kan. Jadi malam ni pula alhamdulillah abang kena PM. Wah, akhirnya aku boleh cakap je benda ni. Abang kena DM. Hai abang Arin. Yes Sasha. Suara Idin. Dia cakap macam ni. Abang dapat DM tadi berkaitan tentang sabar bak kamu. Aduh, share, like, follow. Itu akan datang. Macam akhirnya aku boleh juga sebut share, like, follow. Bukannya aku syok sendiri sebut share, like, follow. Biarpun lepas ni kena save ni live ni ke IGTV, kamu tengok balik pun yang macam lucunya abang Arin cakap satu orang. Okey, berbalik kepada lupa sudah bang. Kalau tertengok chat ni kan terus abang lupa. Akhirnya abang ada juga beberapa kali abang dapat DM daripada sahabat-sahabat yang di luar sana, DM berkaitan tentang beberapa isu. Dan hari ni abang dapat DM, wah temberang kan, buka handphone. Abang dapat DM daripada seseorang, nanti abang akan bagi tahu siapakah seseorang itu. Sekejap abang buka dulu. Abang sudah forward dia punya message tu ke dalam hati hidup abang. Ni buktilah. Alah, nampak ke? Macam tayang produk pula kan. Okay, kita pakai foundation yang ke alah, nampak ke ni? Biarlah. Nampak ke tu? Ni. Abang dapat DM. Tapi sebelum abang pergi kepada DM ni, abang mau cakap something dulu. Okay, sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam, 1 jam kita akan bersama. Untuk berapa baki lagi ya? Untuk 52 minit yang seterusnya kita akan selami. Baiklah, molek kiranya pertemuan kita pada malam ini yang tidak ada tajuk ni, sekadar cerita kita, iaitu kita buka dengan majlis, pula dengan asasul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum kepada semua. Kita bersyukur juga kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari ini itu WhatsApp bukan IG. Excuse me. Nantilah aku balas, aku mau kasih habis dulu ayatku ni. Bersyukur kerana Allah dahulu, kini dan selamanya. Bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebab dengan keizinannya pada hari ini kita masih lagi bernafas. Dengan izinnya paling besar sekali yang Allah bagi dengan kita ni, sampaikan di surah Ar-Rahman, sampaikan 31 kali Allah sebut dengan kita tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Abang sebut je tu abang sebab selalu abang dengar tu kan, iaitu nikmat apa lagi kau dustakan. 31 kali Allah ulang. Maksudnya di sini betapa macam setiap kali nikmat kau dapat, nikmat apa lagi kau dustakan?
Dapat nikmat tu, apa lagi kau dustakan? Dapat nikmat ni, apa lagi kau dustakan? Tiada nikmat ataupun yang paling berharga yang kita macam tak bersyukur. Kita kena bersyukur, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi, dan nikmat iman dan Islam ini dihantar melalui utusan Nabi, iaitu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi yang terakhir, khatabun Nabi, iaitu dia menyampaikan sampaikan Abu Bakar tanya apa tu, sungguh Islam tu sudah sempurna kan. Jadi iman dan Islam tu sampai ke hari ini, walau macam cacar merebah pun kehidupan kita hari ini, tapi tetap juga tetap juga iman Islam tu sampai juga, walaupun kena viral agama BTS, kena viral agama coki dan sebagainya, tapi hasil kekuatan hebatnya Allah ataupun hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, agama tu tetap juga terjaga. Jadi alhamdulillah kita kena bersyukur benda-benda macam tu. So kepada 10 orang abang mau greet kamu semua. Assalamualaikum Herman, Ridu, Asnawi, Syasha, Rusadin, Aliana, Sabri dan ingatkan dan tadi Wafa. Betul kau namamu Wafa? Ini pendatang baru ni. Wafa pendatang baru, jahatnya aku. Wafa, Syuhada dan juga Nilmawati. 10 orang yang ada di sini. Okey, dan juga kepada yang baru masuk, abang akan berbahasa dua. Alah, ndak kuat lainku malam ni. Aku tengok IGTV mu insya-Allah bang besok. Boleh. Okey. Berbalik kepada yang baru masuk ni, kalau abang pernah buat live untuk pengetahuan Wafa dan juga Nilmawati lah, abang sekadar untuk mengingatkan kamu semua. Abang biasa sudah buat live, cuma terkadang ada part yang abang cuti lama live tu, lepas tu live balik terus nervous. Lepas tu siapa yang ikuti perkembangan abang dalam live IG ni, abang macam-macam sudah kami cerita, terlalu banyak kami kongsi antara yang semua yang abang sebut tadi, kecuali Wafa dengan Nilmawati lah. Yang semua yang abang sebut tadi tu antara orang yang kalau tolak 10 orang 2 orang. Jadi 8 orang tu sudah mengikuti perkembangan abang live ni lama sudah. Dan lepas tu satu juga abang macam bagi satu gambaran untuk kamu dua lah, Nilmawati dengan juga Wafa, kalau masih ada dalam ni ya. Sekejap abang tengok dulu kalau ada masih. Kadang kita sebut-sebut nama, tak ada pula dia di situ kan. Okey, Nilmawati dengan Wafa. Perkongsian di sini dan juga tidak perlu, macam abang bagi satu gambaran lah. Tak perlu kamu risau dengan 10 orang je tengok. Alah, tak ramai pula tengok kan, tak best lah. Tak perlu. Sekarang ni abang cuba untuk menanam jiwa abang untuk berjiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh iaitu, janganlah cuti lama. Nabi Nuh iaitu seorang Nabi yang di mana pengikutnya tidak ramai. Padahal dibagi masa berdakwah 960 tahun. Tapi apa yang Nabi Nuh buat? Nabi Nuh buat tetap bersemangat menyampaikan dakwah, walaupun anaknya mati depan mata, tetap juga dia bawa. Macam mana? Ada satu anak dia. Doakan abang untuk abang fasih untuk cerita Nabi Nuh, siapa nama anak dia, waktu bila diorang berlayar dan sebagainya. Iaitu di mana anak dia tu lemas sudah. Waktu tu kapal sudah berlayar dan sebagainya. Anak dia lemas sudah. Tapi Nabi Nuh tetap juga panggil, sinilah nak, marilah ikut agama Tauhid. Anak dia dengan sombong yang lemah mati sudah tu, lemas tu, tetap juga dia yang, tak mau, aku nak mau ikut. Tapi apa Nabi Nuh rasa? Marilah. Dia tak, kalau ikutkan kita, anak kita sendiri tak mau ikut agama yang diwahyukan, tak mau ikut, mesti rasa sedih. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Nuh? Tetap juga dia bagi. Dia tak macam yang, tak payahlah bagi dengan anakku tu. Kalau macam contohlah dia dalam kapal tu kan, dia Noh, contohlah Noh dipanggil macam kawan-kawan kau siap. Noh, sini kau, tak payahlah betul panggil anakmu tu, mati sudah tu. Tapi Noh yang, sinilah nak ikut kalimah Tauhid, sini kami boleh selamatkan kau. Tetap juga tak mau. Bayangkan, ini anak keturunan sendiri tak mau terima Islam. Jadi kita kena berbangga kalau macam follower, alah 9 orang je, alah 20 orang je. Tak apa. Mungkin 9 orang ini dapat menjana kekuatan seramai 90,000 orang. Mungkin dengan sedikitnya orang ikut ini, doa dorang kuat, makbul untuk membawa semua para sahabat, semua keluarganya. Kan kita kan di padang mahsyar kita dihimpunkan dengan orang yang kita cinta. Kalau kamu cintakan sangat dengan cintakan, bayangkan kamu didik diri kamu sebagai individu muslim yang cintakan agama dan sentiasa mendambakan ahli keluarga masuk ke syurga. Tidakkah macam sedihnya waktu ada satu malam itu yang kita nantikan, apabila kita bangun, bukan kita nampak shilling, bukan kita nampak katil, bukan kita nampak bilik, tapi kita nampak dihimpunkan semua orang yang kita sayang itu.
Wah, semangatnya aku. Nada aku bercerita pun macam orang berceramah, dek. Sekali bang, pap, orang kau sayang. Ih, abang kalau dibagi macam bang, kalau kau nanti dibangunkan satu sekali bangun yang satu tu bang, kalau kau diizinkan bangun dalam keadaan kau nampak orang yang kau sayang, siapa yang kau mau nampak? Wah, macam abang bangun, ni sedih. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang tepi, Nabi Yusuf. Abang teringin sangat mau tengok Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf yang diceritakan, Nabi Yusuf ini, kehandsoman, ketampanan dia itu 79%. 1% manusia, 39 pula kehandsoman para nabi yang lain. Kau bayangkan Nabi Yusuf, mungkin kau tengok kening dia je. Contohlah, okay, begini. Kau nampak dia punya telinga je, punya handsome syaitan. Astagfirullahaladzim. Tinggi tuan 3 hari. Okay, bayangkan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, taklah abang macam pandang tepi, Datuk Siti. Datuk Siti. Ampun. Screenshot dulu. Geng-geng T-Live ni bergabung kamu 3-3 reunion di situ ya. Okey, kepada Asnawi tinggal 100%. Yalah, kita ni lah yang 1% ni. Kalau kau nampak si Patamin tu terlampau handsome, atau K-pop kah, si Sehun kah, Mihun kah, terlampau handsome. Ndak lagi tu terlampau handsome dek. Itu kurang lagi. Jangan dulu reunion lah, ilmu dulu. Assalamualaikum Daniel. Okay, pendatang baru juga Daniel Arisha yang tanya abang layak menjadi pendakwa. Okay, Arisha, Assalamualaikum. Okay, bayangkan bah, kau bangun je. Waalaikumsalam Arisha. Kita di live ni tuan, tengok tepi lagi Sehun. Sehun masuk syurga gila. Contoh, sebab apa kita cintakan dia sangat untuk mengharapkan dia mendapatkan yang dia pun di syurga. Ataupun jika direzekikan kita ini juga di syurga, atau kita jika direzekikan kita tak salahkan untuk kita berangan-angan kan. Angan-angan itu kan gratis. Kita di syurga, kita boleh panggil orang-orang yang kita sayang. Ya Allah, sedihnya. Macam yang, ya Allah, mana sih? Contohlah kan, kamu semua di syurga, yang 12 orang ni semua di syurga. Pergi syurga kan. Bang pula. Ya Allah, mana si Abang Arin? Tiada pula di sini. Sedihnya. Tiada pula Abang Arin sini, mana dia? Kau nak tahu kah? Sana dia di neraka. Masa tu kamu panggil abang. Sedih pula. Jangan bawa aku sedih. Kejap. Abang Arin ni kalau menangis terus. Okay? Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah untuk live hari ini kita clear sebab abang menerima nasihat daripada sahabat-sahabat ataupun follow abang. Boleh abang sebut follower kan? Follow abang, dia cakap, "Bang, uninstall IG mu bang. Bang, mungkin ada benda terstuck ke apa bang. Coba kau uninstall." Macam itulah. Jadi abang cuba untuk uninstall, update dan sebagainya, dan alhamdulillah abang, inilah yang sekarang kamu nampak ni. Kalau ada stuck apa semua bagi tahu ya. Dan ini lighting. Nampak tak lighting? Terus nampak je muka aku kan? Kalau sebelum-sebelum ni bang tak nampak mukamu dan sebagainya. Jangan kamu bersikut-sikut di dalam ni. Doakan juga live 1 jam ni sekali tengok abang dapat share yang di live, bukan di IG live, di IGTV, tapi di live abang, di story abang. Abang tengah, kami tarik tuan ke syurga bah. Iya. Live kali ni nice. Alhamdulillah. Jelas suara abang, jelas kan? Dan abang tahu kalau suara abang akan lagi jelas kalau abang pegang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita akan pergi ke Kota Kinabalu. Pastikan anda memakai tapi pula topi keledar anda dan penggunaan tandas di bawah risiko anda. Terima kasih. Wah, gitu. Baiklah, mesti si Wafa ternanti-nanti bang, cepatlah babang, kau jawablah babang soalanku. Atau si Wafa lah, si Wafa punya DM ni daripada Wafa sebenarnya. Wafa ni dia DM dengan abang. Bukan Wafa je, abang pernah dapat DM daripada Amirul Wan pernah Amirul, dia kata bang ulas pasal ulas pasal Ustaz Ebit Liu. Dia minta abang ulas. Lepas tu siapa lagi ya? Ada je. Itulah, bahkan tak juga kita macam menipu-nipu. Jangan risau, nanti saya pastikan kawan-kawan saya join pula. Okey, insyaAllah. So, salam perkenalan kepada yang baru sahaja masuk. Abang macam meletakkan satu, untuk yang baru masuk, live abang ini adalah dihadiahkan kepada mereka yang ikhlas menekan butang live. Yang ikhlas untuk tekan butang live. Sebab butang live ni tidak juga kita paksakan, kita bayar 20,000, pastikan semua orang tekan live aku.
macam ada promote kan, semua orang sekali buka handphone, kenapa aku tekan live si Azrin ni tiba-tiba? Enggak kan, kamu sendiri yang tekan live tu. Dan boleh jadi kepada mereka yang first time join abang live hari ni, dia tekan, wow, this is a good impression of Abang Arin. Sebab hari ni baru kami, untuk kamu-kamu yang baru masuk ni, kira macam ini rezeki kamu lah ni. Sebab sebelum-sebelum ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faya ibadallah, struggle-nya, stuck. Lepas tu semangat sudah bagi ilmu, lepas tu pelik, kenapa 5 orang je masuk ni, rupa-rupanya stuck. Bila tengok live tu balik, ya Allah, aku pun geram tengok aku. Assalamualaikum, keras begitu. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, selesai untuk bahagian yang kita akan dihimpunkan dengan orang-orang yang kita sayang dan seterusnya. Tadi abang mau juga kongsikan sebenarnya, patut macam sepanjang abang buat live ni, antara kesan pada diri abang adalah abang semakin banyak berfikir untuk apa yang aku mau kongsi. Bayangkan tengah cuci piring, gila. Kalau lah ada tripod dekat dekat tempat cuci piring, letak handphone, pap. Ui, kamu, abang terfikir yang satu benda kan tengah cuci piring. Sebab abang banyak benda abang terfikir. Macam, apa lagi aku mau kongsi ya? Apa lagi aku mau kongsi? Kadang-kadang, betul juga. Kenapa lah aku boleh fikir begini ya? Maksudnya, live ni sangat memberi kesan dalam hidup abang. Bukan sekadar live lah. Kalau abang jumpa dengan dorang Amin, Riduk terutamanya, Syasha ni, geng-geng T-Live ni, Sabri, Amboi, tanya soalan, kejap. Jangan lu tanya soalan. Nanti aku jawab ke lain. Si Wafa tu menunggu dari tadi tu. Nanti kau tanya soalan, Sabri, abang buka dulu. Assalamualaikum Fakrullah Iz. Assalamualaikum, selamat datang ke live abang yang tidak seberapa ini, tapi kita kongsikan mana yang ada. Okay? Sebab itulah belajar erti hidup memberi stuck. Ada stuck? Kau sengaja tu kan, KO 111. Kalau ada stuck bagi tahu ya. Sebab si Aliana tadi, line dia tak berapa okey. Atau lineku yang slow-mo. Abang buat video tu, kamu mau kah? Dah ada bah. Baiklah. Selamat berkenalan kepada yang baru masuk. Kepada mereka yang mau kenal abang dengan lebih dalam, pergilah tanya dengan penama-penama ini. Iaitu kamu boleh tanya Abang Ridu, kamu boleh tanya Ridu, kamu boleh tanya Abang Ridu, kamu boleh tanya Kak Syasha, kamu boleh tanya Nilma pun kamu boleh tanya, Kak Nilma pun boleh tanya, Sabri pun kamu boleh tanya. Masa tu kan, masa abang tulis dalam nota ni kan, lainmu tu nak. Masa kamu tanya, masa abang catat nota untuk supaya abang tak terkandas daripada bercakap ni kan, so abang terfikir, macam mana aku mau kasih kenal dalam keadaan ringkas ya? Terus abang terfikir, ramai je kenal aku. So, bukankah sahabat itu cerminan sahabat yang lain? Kan? Jadi abang terus yang, kamu PM lah. Siapa-siapa ni? Si, nama-nama yang abang sebut tadi. Assalamualaikum Kak Ji. Kak Ji ada. Tadi Kak Zira masuk. Petang tadi. Sekarang ni pula Kak Jira pula masuk. Muhammad Aiman 259. Deragaman. Deragaman is here. Is it here? Deragaman. Abang belum greet lagi si Deragaman. Kalau ada lah. Oh, tiada. Oh, Deragaman. Abang Amin boleh tanya. Ini orang-orang baru ni. Hadazi. Assalamualaikum kepada orang-orang baru yang join live abang. Jangan lupa klik tombol subscribe. Deragaman. Allahu Akbar. Deragaman baru masuk. Kamu boleh klik button subscribe, follow, share. Aku boleh cakap soal benda tu lepas ni. Sebab tak juga kita sok-sok kan. Hai Kak Ji. Macam kak, abang Arin mau Kak Ji ni kakak ya. Kepada yang baru masuk, selamat berkenalan. Kalau mau kenal abang, boleh tanya penama-penama berikut. Abang Ridu, Abang Amin, Abang Herman, Kak Syasha, Kak Ji pun boleh tanya, Kak Nilma pun kamu boleh tanya, Sabri pun kamu boleh tanya. Okay? Ya saya. Tiba-tiba ya saya. Oi, pecah bergegar tembunyi mu di KK tu Said. Sorry. Okay, baiklah. Abang dapat satu DM. Abang mau kupas isu ni. Iaitu isu, wah bestnya. Abang dapat satu DM. Dia bercerita macam ni. Abang bagi mikrofon dekat sikit. Baiklah, abang dapat DM, screenshot. Dia tanya macam ni. Bagaimana pula dengan orang menasihati, mentarbiahkan orang lain sedangkan dia mengatakan perkara tersebut tanpa ilmu? Kira macam berdakwah tanpa ilmu kah tu? Macam tu lah. Lepas tu abang macam, apa ni? Macam tu lah. Tapi abang cuba untuk dapat tangkapkan apa nama YouTube abang. Sabar. Sabar ya. KO 1111.
Susah abang mau doakan kau. Susah abang mau doakan kau sebab abang tak tahu nama betulmu. Jadi macam, ya Allah permudahkanlah urusan K dot kosong D K dot O 111 underscore 111 dipermudahkan urusan ya Allah. Tapi lagi cantik kalau abang, ya Allah permudahkanlah urusan Nur Amin Gajir ya Allah. Nah, itu deragaman tu abang tahu nama betulnya. Semua orang yang di sini abang tahu nama dia betul kecuali kau saja. Jadi berikut berkenaan DM ni, bagaimana pula dengan orang yang menasihati mentarbiah orang lain sedangkan dia mengatakan perkara itu tanpa ilmu? Kira berdakwah kah tu? Kira berdakwah tanpa ilmu kah? Abang tak tahu konteks apa yang dimaksudkan berkaitan tentang, sebab ini soalan ni macam dorang sudah bincang yang di atas-atas, ada macam perbualan yang sangat panjang, lepas tu macam dorang rangkumkan dalam grup tu dengan cakap macam tu. Bagaimana pula? Macam tu. So bila abang dapat DM ni tadi petang, antara benda yang abang terus fikir, kita kena, tak boleh pandang satu sisi, kita kena pandang banyak sisi. Suruh dia intro. Kena pandang banyak sisi. Sebab abang tak tahu situasi sebenar. Dan kamu juga bila dapat jawapan abang ni, sesuaikan dengan situasi kamu. Tak boleh juga yang, tapi abang Arin cakap, tak boleh. Sebab abang tak tahu situasimu. Tapi kalau kita bahagikan kepada sangkaan baik, sangkaan buruk. Contoh, dia berdakwah dalam keadaan dia menyampaikan ilmu, tapi ilmu dia tu, ini antara pertama yang perlu kamu tengok adalah jangan tengok kepada siapa yang menyampai, tapi tengok kepada apa yang dia sampaikan. Abang ambil daripada satu kisah, iaitu para sahabat, di mana ada satu sahabat ni, dia lalu satu lorong, diceritakan begitulah, di satu lorong dorang bercerita pula, dia lalu dan sebagainya, dia dirompak macam mana? Sahabat ni sama ada dia Umar ataupun Usman, dirompak ni, kena ambil buku dan sebagainya. Bila dia ambil buku dan sebagainya, dia ambil harta dia apa semua. Lepas tu dia beritahu dengan pencuri, wahai pencuri, wahai kau ni, kenapa kau curi siapa punya barang? Dia bilang. Sorry kepada yang semenanjung, ini adalah dialek dusun. Kenapa kau curi barang sia? Dia bilang. Tu dia kata, wahai pencuri, kalau kamu curi ambillah semua kecuali bukuku. Dia kata, buku? Kenapa? Semua ilmu yang aku ada semua aku catat di situ. Lepas tu pencuri itu cakap, maksudnya semua ilmumu ini ada di dalam buku dan tiada di dalam hatimu. Masa tu Umar atau Usman ataupun paling ringkas umum dia, sahabat waktu itu, dia tersentuh. Dia terus mengambil hikmah dengan mencurinya ataupun orang tu. Rupa-rupanya, aku dapat ilmu selama ni aku catat di buku syak. Kalau terus yang berceramah pula, falsafah pula pencuri itu, kalau kamu ini betul-betul mendalami ilmu, kalau kamu ni betul-betul menghayati atau penghayatan kamu tu cantik, semestinya kamu akan ingat dan kamu tak perlu risau pun dengan buku yang saya curi ni. Terus dia punya macam, nampakkah di situ orang yang menyampaikan ilmu dengan dia tu, kebaikan yang dia ambil itu ada dia daripada keburukan. Betul orang mencuri. Kalau ikutkan hati tadi, apa kau mencuri? Kau tetap salah, kau masuk neraka, dia bilang. Enggak juga. Tapi sahabat itu dia ambil berdasarkan, dia ambil kebaikan daripada pencuri yang cakap itu. Maksudnya ilmu yang kita sampaikan ni, selagi mana benda tu baik ataupun tidak dipraktikkan oleh yang si pencakap yang berbicara tu, kamu ambil yang benda yang dia baik tu. Contoh, kamu ni kenapa tidak tutup aurat ni? Baru kau tengok dia pun muslimat lah, perempuan. Kenapa kamu tidak tutup aurat ni? Dia bilang. Lepas tu kita tengok dia, apa kau ni nasihat tutup aurat? Yang kau free hair sekarang? Jangan tengok kepada dosa dia, tapi tengok kepada kebaikan yang dia sebut. Selagi mana benda itu baik, selagi mana apa-apa je dalam hukum, dalam kawaid fikih, kaedah-kaedah penetapan hukum, selagi benda tu baik di depan mata, hukum dia adalah harus. Atuqui dia. Astagfirullahalazim. Dia tak boleh juga. Abang terbayang kalau abang betul-betul jadi YouTubers kan, abang antara YouTubers yang reaksi dusun. Okey, hari ini saya mau buat reaksi. Adakah itu si Mijan itu cakap begitu? Kamu udah ikut kan tu pasal Mijan? Okey, sudah. Kan, bayangkan. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada kisah tentang yang para sahabat tadi yang diculik dan sebagainya itu, dan juga kepada kita, as long as kebaikan yang dia apa yang dia cakap itu baik, ambil dan jangan tengok, jangan terus kata dengan dia, kau cakap ni tanpa ilmu. Tapi kita tahu yang dia cakap tu baik. Dan juga sesetengah ada juga perkara yang tiada hukum, tiada disebut oleh Nabi, tiada disebut dalam Al-Quran, tapi benda tu adalah benda baik.
Benda baik. Dan tiada hukum pun. Macam contoh, apa hukum pakai topi? Adakah hadis, wahai manusia sekalian, pakailah kamu topi yang ada tulisan terbalik yang kamu nampak ni kan, Reebok ni. Pakailah kamu, itu adalah sunnah. Nah, lucu. Tiada. Tapi dalam kawaid fikih, kaedah-kaedah penetapan hukum kepada kamu semua 12 orang ni, pergilah kamu belajar agama dan belajar tentang belajar tentang ilmu agama, dan juga bila bercerita pasal hukum fik dan sebagainya, seronok sebab penetapan hukum. Wow, nanti saya cirikan kau dusun. Dusun memang lawak, putih-putih malapak macam saya. Astagfirullahalazim. Ya, ni geng lah dengan singit saya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Aku ni tunduk kunun. Padahal mana aku dengar apa kamu cakap. Aku baca siap. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, itu satu perkara. Explain. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kalau terang-terang apa yang dia cakap itu adalah benda yang tak baik, memang macam mana cakap apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah abang mau terang yang kedua pula, tapi abang mau terangkan yang definisi. Setiap perkara yang kita cakap, setiap benda yang kita mau bincang, pastikan kita faham definisi itu. Contoh, jom kita berdakwah. Itu kira berdakwah kah? Jadi, kita kena faham dulu pengertian dakwah itu apa? Dakwah. Okay? Sebab ada orang definisikan hijau tu berbeza-beza. Untuk 13 orang yang tengah live sekarang dengan abang ni, terima kasih sebab live ya. Jangan lupa tekan tombol like dan share, subscribe. Semestinya bila abang tanya, apa yang kamu fikir pasal hijau? Reebok. Belum One Piece lagi. Lepas tu, abang boleh tanya kamu 11 orang ni, apa yang kamu faham tentang hijau? Lepas tu kamu type di sini. Bolehkah abang pastikan kamu semua type pengertian hijau yang abang fikir di kepala ni sama? Tidak, semua orang akan fikir. Apa yang kamu fikir tentang hijau? Hijau bang, aku fikir pokok. Aku bang, kalau hijau bang, ingat kau bang, daripada kau ndak daripada kau ndak berkedut sampai berkedut ni, aku tengok kau hijau sejaklah. Setiap postingmu bang, macam tiada warna lain dalam hidupmu bang. Contoh, lepas tu hijau lagi. Oh, hijau bang bagi aku tenang bang. Hijau bang aku ingat pokok. Bang, hijau bang aku ingat dengan warna parti politik. Sengaja promosi. Lepas tu hijau lagi bang. Dahap hijau. Jadi, dalam kita membincangkan sesuatu, sebelum kita menelusuri dengan perbincangan itu lebih dalam, mari kita sama-sama definisikan hijau itu dengan satu pandangan sahaja. Supaya kita nampak, oh, pandangan ini. Jadi sama juga dengan dakwah. Dakwah ni, iaitu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu, aku pun dah ingat. Iaitu yang abang tahu dari segi bahasa, iaitu dakwah ni adalah menyeru, mengajak, panggil. Dakwah ni panggil. Mari sini. Bukan yang, woi sini kau. Kau ini, kenapa kau ni nak ikut agama Islam? Kau ni sesat, kau ni. Kau ingat coki-coki tu sejak. Kenapa kau ikut agama coki? Contohnya pun adoi terber. Stuck Wang. Adakah aku stuck tadi? Si KO11 je ni. Ping. Dia ni. Jadi adik-adik yang terhormati Allah sekalian, berbalik kepada definisi tu pasal dakwah. Tak apa, Syuhada nanti abang kan ada save ke IG live, IGTV, so korang boleh rujuk balik di IGTV nanti. Okay, bye-bye. Contoh lah kalau ndak dapat. Macam tadi si Aliana ndak dapat, dia tengok dengan lancar. Oh, dakwah bermaksud da'a. Saja. Jadi dakwah ni juga menyeru, memanggil. So, kita panggil orang, ajak. Maksudnya, adakah ajak ke arah kebaikan lah. Takkan dapat ajak. Kalau ajak ke arah keburukan, ada satu term baru pula, da'iyah. Jadi, kita pastikan dulu cara dia berdakwah ataupun cara dia menyampaikan tu, adakah kebaikan yang dia mau sampaikan sebenarnya. Sebab tidak akan lari orang yang cuba untuk menyebarkan kebahagiaan ni adalah untuk sama-sama kita rasa bahagia. Sebab dia rasa kebahagiaan tu. Sebab itulah dia dakwah. Sebab dakwah ni adalah salah satu tugas yang terletak di bawah rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah. Syahadah ni adalah sesuatu benda yang kita percaya. Percaya sebab apa? Kita rasa dengan hati, kita sebut dengan lisan, kita lakukan dengan perbuatan. Jadi disebabkan itu, bila kita percaya dan sebagainya, kita akan ajak dengan orang lain. Contohlah kan, abang sentiasa mau bawa benda ni, iaitu bersyukurlah kamu, maka Allah akan tambah nikmat tanpa diduga-duga. Sebab Allah sangat suka dengan orang yang bersyukur. Kenapa abang bawa sampai ke hari ni?
terms syukur. Sebab aku pernah bersyukur dapat handphone Redmi S2 yang Abang Zam tengah pakai. Sekali tengok Allah hadiahkan abang dengan Redmi, Xiaomi. Abang pernah pakai handphone Xiaomi. Sekali tengok, ni pula dapat abang iPhone. Dapat iPhone. Abang dapat Redmi yang sekarang abang pakai ni. Redmi ni macam seangkatan dengan iPhone sikit-sikit. Sebab kamera belakang dia sangat cantik. Kamera depan pun apa kurangnya kan. Cuma tunggu lighting yang cukup lah macam sekarang kan. Macam itulah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Jadi setiap perkara yang kamu bincang, contohlah kan, kenapa kita perlu tutup aurat? Lepas tu jangan terus yang, kita perlu tutup aurat ni sebab begini, sebab Allah suruh. Enggak. Kamu bincang dulu. Aurat itu apa maksud asal dia? Jadi sebelum kita bincang kenapa tutup aurat, kita kena tahu apa itu aurat. Jadi bila semua dalam grup tu sudah bincang, aurat ni begini. Okey, semua sudah setuju dengan satu pandangan yang aurat ini adalah menutup keaiban. Keaiban macam mana? Macam itulah. Ada semua benda tu kena bincang. Alhamdulillah, terima kasih. Abang sebenarnya mau tes live, tapi jadi apa? Tes live malam ni tu kau tengok tajuk aku pun testing, tapi terbagi pengisian pula. Macam itulah. So, harapnya untuk Wafa, abang bagi satu jawapan begini, dan semestinya mungkin kau akan macam terbuka. Ya kan bang, mungkin kami salah bincang kali kan bang. Jadi mungkin aku perbetulkan di sini kali bang, di situ kali bang. Jadi aku bagi kau mata kail, pergilah kau memancing. Bukannya aku bagi kau ikan, abang Arin bagi kita ikan ini, makan kita ikan ini. Bukan. Aku bagi kau mata kail, pergilah kau cari ikan sendiri. Mungkin boleh kau dapat tengah-tengah pancing dengan keberkatan redha kau menimba ilmu, tu dapat ikan paus kau. Yang orang yang lama dalam ni, yang 10 orang, yang 9 orang ni pula Wafa, abang bagi mata kail tu dapat ikan todak. Boleh sudah ni. Boleh apa bang? Semua live abang di save dan diletak di IG. Itu akan datang lah. Dia bagi ayat Quran. Apa itu? La tafa wala apa tu? Terima kasih dengan perkongsian ayat Quran ni kan. Jadi Alhamdulillah Wafa, ada sedikit tenang kan. Macam setiap persoalan itu yang abang menggalakkan kamu semua. Kalau kamu meminta abang untuk berbincang dengan apa yang kamu fikirkan dan sebagainya, tanya soalan. Sebab soalan itu yang akan macam, sebab abang nak mau bagi benda yang kamu nak minta, pastikan kamu minta supaya ada rasa macam. Sebab contoh Sabri yang tanya soalan, abang jawab. Tapi jawapan tu boleh dipakai oleh abang read lagi, boleh dipakai oleh Ridu, boleh dipakai oleh Asnawi, boleh dipakai oleh Ragaman, oleh Amin, Kak Ji, Rusadin, Sabri, KO1111 dan Nilmawati Nils. Okay? Macam itulah. Alang-alang ikan jos. Sekali kau tarik tu kena makan kau. Tak basah saja. Jadi Alhamdulillah untuk perkongsian abang berkaitan isu tentang pasal yang kena DM tadi. Kan kalau aku rakam 1 minit, lepas tu share dekat IG ku, lepas tu kamu ramai-ramai share dengan orang lain. Lepas tu dia pun yang, wah, si Idin bersih sabar. Abang suka juga dengan penyampaian si Idin, bersahaja, dan abang suka cara dia bercakap. Dalam satu surah, Alhamdulillah, di mana kita sebenarnya, wah, Abang Arin tak begitu. Kalau aku begitu kan semua yang kenal abang, bang kenapa kau fake bang dalam kamera tu bang? Ada je mengomen. Kami tak kenal Abang Arin. Siapa Abang Arin dalam video tu? Nah, ini Abang Arin dia jenis yang macam kepoci sikit. Kepo. Dia macam huru-hara sikit. So, abang buka kepada sesi soal jawab. Dan ini daripada surah Al-Isra ayat ke-36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Okey? Untuk jawab ayat ni kan, dia kata, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan dengannya. Tapi kalau pengetahuan itu kebaikan, janganlah kita ikut. Sebab contoh, pengetahuan yang dia bagi tu kan, contoh dia cakap, kita tak tahu pun pasal contoh lah kan, dia kata, pengetahuan dia cakap, okey, barang ini tugas dia letak di sini. Lepas tu kita pun tengok, aku tak tahu benda ni, jadi aku tak letak situ lah. Padahal pengetahuan tu kan benda baik. Kenapa kita KO 111? Wow, you are sick for sambung kepada yang kenal abang.
She is so wow. Okay, baiklah hadirin dirahmati Allah sekalian. Abang buka kepada sesi soal jawab. Sabri, tanyalah soalan. Kita sudah 40 minit bersiaran ya. Untuk yang save di IGTV, sebab abang sebenarnya IGTV tu abang mau simpan untuk abang punya cover-cover lagu. Maksudnya lagu sekadar lagu yang guna echo yang bereko, bergema. Abang suka simpan tu. Jadi macam kalau tersimpan dengan abang punya live abang macam tak cantik. Jadi abang letak live abang tu untuk dalam beberapa hari abang letak di IGTV dan lepas tu abang akan upload ke YouTube. Okay, so ada soalan. Abang tunggu soalan ya. I know Shasha, you I feel you saja. Ridu. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita buka kepada sesi soal jawab sebab abang tertanya-tanya juga tadi macam si Sabri kan, dia ada mau tanya. Cuma abang izin juga dengan kamu semua, if ada apa-apa perkongsian abang, kamu boleh rakam, lepas tu kamu share. Ataupun kalau ada yang YouTubers di sini, manalah tahu ada satu orang nanti mau jadi YouTubers kan, kamu mau reaksi. Kalau kamu mau reaksi reaction video abang pun boleh. Sebab contoh kan, kamu okey saya mau reaksi pasal video abang Arin tentang cerita pasal keyakinan diri. Saya ambil daripada live dia ini pada minit yang ini. Kamu tengok minit ini daripada minit kedua hingga minit ketiga. Abang sudah cakap, okey, berkaitan dengan minit kedua dengan minit ketiga ni, abang Arin kongsi, wah, membuka fikiran kan. Kalau daripada saya sendiri, saya nampak apa yang abang Arin kongsi, nampak kan. Sebab abang terangkan, kau pula terangkan melalui ayatmu. Jadi orang pun makin faham. Dan juga keseronokan buat live ni juga adalah macam abang semakin, kalau dulu, kamu kenal juga abang macam mana, yang kenal abang ni kan, yang 11 orang, yang siapa yang kenal abang betul. Abang memang begini, bukan orang yang macam si abang Arin buat live tu untuk perhatian tu. Bukan, aku memang begini dek. Memang lama sudah aku begini. Nasib baik di dalam WhatsApp tu, jangan Magdala samplak ni, jom kanal-kanal. Itulah. Ada Shasha boleh berkenalan dengan KO111. Kamu boleh PM. Kakak, kalau abang Arin ni versi lelaki. Kalau kamu tahu versi perempuan adalah Shasha. Sebab Shasha adalah adik abang. InsyaAllah doakan untuk perjalanan abang balik ke Sabah dipermudahkan. Jadi abang boleh buat live di sana dengan macam-macam benda abang mau buat live. Contohnya abang mau macam-macam lah. Adalah idea-ideaku. Okay, doakan nanti dipermudahkan urusan abang. Okay, kepada 10 orang ada soalan kah? Herman, Ridu, Asnawi, Amin, Jira pula, Kak Ji, Shasha, Rusadin, Aisyah, Sabri, terpanggil kau Aisyah, KO dengan Nilmawati. Terima kasih sebab setia ya. Untuk rekod kamu, pernah sekali abang live tu kan, ada cecah dekat 100 lebih orang follow. Orang tengok, singgah. Sebab kita boleh tengok statistik. Kalau kamu kan mau tengok statistik siapa orang yang selalu datang ke IG kamu, siapa yang, berapa lelaki, berapa perempuan, dalam tengok masa dia, masa mana orang peak hour. Tukarlah kamu punya IG ke IG business. Lepas tu letaklah kamu punya pilihan macam personal blog ke. Kamu boleh tengok insight kamu. Insight maksudnya statistik kamu punya IG. Macam abang ni buat live begini ni kan, masa hari tu, dekat 13 kali buat live, alhamdulillah orang tengok tu, orang menyinggah profil abang dekat 500 lebih. Macam abang buka kepada public, dan abang ada terdetik untuk macam satu hari nanti mungkin aku akan privatekan aku punya IG. Untuk masa sekarang ni jangan dululah. Jadi Sabri, ada soalan ke Sabri? Abang tengah menunggu Bani. Nanti abang tunggu subscribe naik di YouTube, InsyaAllah. Doakan sejak. Untuk macam subscribe apa semua tu, abang tak fikir, bukan mau kata tak fikir sangat, abang letakkan itu adalah bonus kedua. Yang pertama yang abang mau percantikan adalah niat abang, apa tujuan abang buat YouTube dan sebagainya. Dan macam abang ada 2 channel abang. Channel pertama abang masa abang sekolah menengah dulu, ramai orang tengok video abang upload di situ. Dan ada juga video abang lucu-lucu lah. Tapi why not abang macam gunakan medium YouTube yang kita sekadar masuk. Kita ada Google account, automatic kita memang kan ada YouTube sendiri. Lepas tu kita just scroll tengok orang punya video. Why not kita berbahagi kebahagiaan di situ dengan mungkin upload satu video je kah, ataupun subscribe, bantu orang-orang yang okay Sabri, soalan-soalan. Kita bantu subscribers, jadi subscribers kepada dah tadi. Apa dia? Apa soalanmu? Soalanmu Bang, soalanku bang ada tadi abang jawab.
Begitukah? Oh, soalan di atas. Sorry, aku cari dulu. Alamak, pin dulu lah. Sorry, abang tak nampak. Pengetahuan yang hanya dipelajari dari Google tanpa belajar dengan guru boleh ataupun tidak? Baiklah, untuk isu jawapan kepada isu ini, abang ada pandangan tersendiri berkaitan Google, belajar dengan guru dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah aku untuk menjawab soalan ini. Ya Allah, ajarkan aku perkara yang aku jahil. Ya Allah, ingatkan aku perkara yang aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawapan pertanyaan Sabri ni, Google, YouTube, pencarian yang ada di media masa ni berbalik juga dengan perkongsian abang baru-baru ini berkaitan tentang perkenalan kita. Kalau mau rapat dengan abang, abang tahu ramai adik-adik di sana. Kalau abang pergi program, abang jadi moderator ataupun abang jadi VC, kamu punya terdetik mau dekat tu kan, dekatnya aku dengan abang hari ni. Biasanya kalau aku dekat dengan abang hari ni, abang pernah bawa adik-adik usra abang ataupun adik-adik program abang Kem Remaja Islam 2015 kah? Waktu tu ada Rizal. Abang bawa pergi tengok wayang masa itu dekat 21 orang. Ramai-ramai mengatur budak. Dan abang faham, oh nduk bah kesian adik-adik ni mau dekat dengan aku dan sebagainya. Assalamualaikum kepada Faris Izava nama dia, Dai Azrin. Tak perlu tunggu ada title Dai Azrin tu baru, oh aku Dai ada. Assalamualaikum Nadirah Jupili. Sayang, tu kat net ada. Jadi berbalik kepada pengetahuan yang hanya dipelajari dari Google tanpa belajar dan berguru ini, abang samakan perumpamaan dengan macam orang yang mau berkenalan. Abang prefer orang kenal di luar. Medium kedua adalah media sosial ni adalah pilihan yang kedua. Tidak salah pun untuk kau belajar daripada Google, tapi pastikan kau sudah memenuhi perkara pertama, iaitu kamu mendalami ilmu itu di luar, berguru. Itu cantiknya. Google ni adalah tempat rujukan untuk pengetahuan, untuk tambah lagi. Contoh, kamu tahu daripada ustaz ini ataupun daripada tokoh ulama ini, aurat itu wajib. Dalam surah An-Nur ayat 30-31, lepas tu dia terangkan di situ, ada sesi soal jawab, ada keberkatan di situ, ada malaikat turun. Jadi, bila datang ke Google pula, apa Ustaz Habib Ali Zainal kongsi hari semalam tu? Kejap aku tengok buku. Abang suka dengan bunyi buku. Bunyi selak begini. Contoh, mana? Oh ni. Alah, tak jelas pula. Oh, ayat 30, An-Nur 30. Okey, Google ayat 30. Oh, ini rupanya. Okey, apa tafsir dia? Habib Ali Zainal pesan, tengok tafsir. Waalaikumsalam, net. Comel. Lepas tu, pergi kepada Google. Pergi Google tengok, apa tafsir? Hari tu Habib Ali Zainal kata, kalau mau tafsir ayat ni, kita kena tafsir melalui kitab ulama. Kita tak boleh tafsir sendiri. Okey, cari. Oh, di Google, tafsir Ibnu Kathir. Okey, daripada, kalau di YouTube, apa pengertian surah An-Nur ayat 30 melalui tafsir Al-Azhar. Cuba tengok. Oh, ini rupa penerangan dia. Lepas tu kita dengar daripada ustaz yang sampaikan di Google tu. Oh, cantik juga ni. Lepas tu contoh macam ada rasa ragu-ragu. Kenapa dia selawat kena tambah Ya Maulana Asnawi? Contohlah kan. Kenapa kena tambah ni? Lepas tu kita pelan-pelan keluar, pergi jumpa ustaz. Ustaz, kenapa ada hari tu kan kami dengar selawat, lepas tu ditambah selawat Ya Maulana Asnawi? Nampak di situ. Jadi, jangan kita terus. Abang sangat sokong orang yang mempelajari daripada Google. Dengan syarat, kamu sudah berguru di luar. Sebab keberkatan dalam majlis ilmu ini adalah perkataan orang yang belajar bahasa Arab ni, begini. Orang belajar bahasa Arab, iaitu majlis. Perkataan majlis, bila dipecahkan kepada kata dasar, yang abang tahu daripada Ustazah Asma Arun, majlis ilmu, majlis itu tertulis dalam tu kata dasar dia jalasa, iaitu duduk. Maksudnya pengertian majlis ilmu ini adalah kau kena duduk, ada orang memberi ilmu, ada orang yang mendengar ilmu, maka keberkatan Allah itu akan turun. Maka waktu itu valid hadis Nabi yang kata bila kamu pergi ke taman-taman, majlis ilmu ini adalah seperti taman-taman syurga yang dipayungi oleh sayap malaikat Jibril, kan tak silap abang. So valid. Sebab kenapa? Abang pernah rasa, iaitu bila kita datang ke majlis ilmu, kita tak faham, kita malas mau dengar pun. Tapi disebabkan kita tahu dalam majlis ilmu itu jalasa. Bila majlis ilmu itu ada keberkatan, kita duduk siap lah. Abang pernah, sekali masa abang di kampus, abang cakap dengan muaz kan, bang, lepas maghrib, baliklah kita. Duduk dulu, ambil berkat dulu. Yang tak kita faham, dia buka kitab Jawi. Jawi bukan ni, kita pandai baca Jawi.
Duduk Syak, dekat-dekat je kita. Duduklah dekat-dekat, main handphone lagi tu abang masa tu. Jangan ikut lah contoh ni. Masa tu abang tengok handphone pelan-pelan lah. Abang tak lah macam, apa dia? Mana handphone ku? Apa dia Ustaz? Oh hebat tu kau. Kejap selfie dulu bang. Bang pula Ustaz. Selfie dulu kita abang, selfie dulu. Mau bagi tolong dan dengar tazkirah. Bukan. Sekali abang diam-diam gitu kan. Ya Muaz, hebat rupanya wali Allah kan. Tiba-tiba abang faham. Ataupun kadang-kadang abang selalu juga datang ke majlis ilmu, bukan abang mau dengar, tapi abang duduk di situ, macam abang diam-diam, ya Allah, abang berdoa. Sebab abang tahu di majlis ilmu itu ada kumpulnya malaikat. Slow mo pula aku punya video lambat ni. Berhimpunnya malaikat. Jadi aku banyakkan berdoa. Sebab ada keberkatan di situ. Kalau di Google macam mana? Astaga. Kalau di Google, kalau di Google, kau satu orang. Lepas tu tiada keberkatan sebab tak ramai-ramai. Sebab di majlis ilmu kecenderungan untuk kau faham banyak tu sebab banyak keberkatan di situ. Macam itulah. So jawapan abang, pengetahuan yang hanya dipelajari daripada Google tanpa belajar dengan guru, boleh atau tidak? Tidak. Tapi abang kata boleh kau rujuk Google bila kau memenuhi keperluan kau sebagai manusia, iaitu mendalami ilmu, kena berguru, kena ni. Kau tahukah ulama-ulama kita dulu dalam dia mau menyempurnakan setiap kitab dan sebagainya, berbatu-batu dia mencari ilmu. Satu hadis je pun. Tapi hadis tu lah jauh tu dia mencari. Ada satu remaja Islam iaitu dipanggil Yahya bin Yahya. Teringat pula waktu pergi Kundasang hari tu. Iya bah, Syekh Google. Ni Asnawi ni Syekh Google ni, tak bah. Yahya bin Yahya datang ke Madinah. Dia daripada Parsi kah? Datang ke Madinah. Lepas tu dia mendalami ilmu dengan Imam Malik. Lepas tu Imam Malik tu bilang pula. Lepas tu tiba-tiba di Madinah tu ada gajah lalu. Gajah memang susah mau lalu di Madinah gila. Semua bertaburan, bertampiaran. Oh ada gajah. Yang si Yahya bin Yahya ni diam di situ, congok di situ. Mirahani, kau jangan nak buat itu Kau jangan nak mengona dalam live aku Ni member abang ni, Mirahani, ada 2 anak. Suami dia iras dengan dia macam adik-beradik. Okey, balik kepada Yahya bin Yahya tadi. Lepas tu Yahya, terus Imam Malik kata, pergilah kau tengok, ada gajah. Gajah jarang lalu di Madinah ni. Kalau ada lalu pun cewek-cewek. Contoh, ayat contoh siap pun. Kau tahu Yahya bin Yahya ni cakap apa dengan Imam Malik? Wahai Imam Malik, wahai guruku, aku datang ke sini adalah untuk menimba ilmu sahaja. Kalau luar daripada itu bukan aku. Nampak keberkatan dalam berguru itu. Sampai ke arah begitu dia menjaga. Ada lagi satu remaja Islam yang dia tidak akan baring di tingkat atas. Kalau di bawah tingkat bawah tu ada buku. Ya Allah, berkatnya hidup kau dek. Lepas tu kalau macam contoh dia baring sini kan. Lepas tu dia cakap dia cakap contoh dia baring, dia pergi rumah orang kan. Macam Ustaz, tidurlah Ustaz ni bilik. Lepas tu dia cakap, bilik sebelah ada Quran kah? Di depanku ni ada buku kah? Tolong tiadakan. Lepas tu yang, tiada Ustaz, semua ada buku di rumah ni. Di mana yang tiada buku? Bayangkan dia punya hormat dengan buku itu mendapat keberkatan. Okay, 11 orang. Assalamualaikum. Ridu, Asnawi, Deragaman, Cik Jira, Macosha, Risi Adin. Abang sebut nama kamu punya nama IG nama IG kamu. Aliasha Wafel, macam waffle pula. Tak boleh abang buat live pagi sebab bila abang tengok si Wafa punya ni waffle, lapar kita. Lepas tu Rehana, Assalamualaikum Rehana. Daya Maisara, Assalamualaikum kamu. Net, apa kabar kita? Kirim salam sama Gurabang. Net saja throwback. Jangan terus buat aku begini. Saja. Iaitu zaman-zaman dulu yang menjadi contoh kepada hari ini yang aku akan bawa untuk keinsafan dan sebagainya. Dan juga Nilmawati. Daya Maisara, si Nabila. Assalamualaikum Nabila. Selamat datang ke live abang. InsyaAllah kepada yang baru masuk ni, kepada yang baru masuk, selamat berkenalan. Kalau mau kenal abang, kenallah dengan nama-nama penama berikut. Tanya Kak Syasha, tanya Abang Ridu, tanya Abang Amin, tanya Kak Ji, tanya siapa lagi. Baru kamu kenal, ini Abang Arin. Okay, Alhamdulillah hari ni kira macam kamu bertuah kepada orang yang baru masuk. Sebab ini live abang baru dapat merasai live tanpa stuck. Sebab baru-baru ini live abang
Allahu Akbar. Rupa-rupanya abang dah update Google. Lepas tu mungkin abang ada short sikit abang punya IG. Mungkin ada benda-benda ni lah. Alhamdulillah. Okey, untuk 5 minit yang berbaki. Terkadang ada benda yang tak perlu kita tahu pun. Kita ni adalah pengguna. Kita tak perlu pun mau tahu semua benda. Bang, kenapa Kaabah kita kena sembah? Kenapa begitu bang? Kenapa kita perlu bertudung bang? Kenapa? Kita ni ikut salam diterima. Kirim salam sama Gura bang Kalau nak kirim duit kah, tolong like, follow. Rusadin, kau bah, tak fokus abang nanti. Jadi berbalik kepada cerita pasal bukan semua benda kita perlu tahu. Kita ni pengguna. Kalau macam, tapi bang aku saja je mau tahu. Kau bah, pakai handphone ni. Duh, Mami. Mak, jangan nangis aku. Wow, hebatnya anak Mami. Ini Mami, cara Mami message ni. Yang Macosha ni, ini Mami abang tengah message ni. Wow, hebatnya anak Mami tengah tengok suara anak kesayangan Mama. Mak. Rindu kau hidung ni, Mak. Mau dicubit. Okey, bukan semua perkara yang kita ni pengguna. Contoh handphone ni. Handphone ni kan, bolehkah kamu senaraikan, abang kalau guna handphone ini, siapa aku buka? Mak, mungkin handphone ni kau guna, Mak. Handphone si abang. Cuma handphone ni, pernahkah kamu macam, kenapa handphone ni boleh bercahaya? Macam mana dia boleh bercahaya? Mesti disambung sini, sambung situ. Pernah kau cek? Okey, IG. Kenapa kalau aku tekan live, dia boleh live, boleh sebar dengan semua orang? Macam mana dia boleh berlaku? Tak pernah pun kan? Kamu tahu, pakai je macam topi ni. Kenapa kalau dijahit begini, cantik begini? Kenapa kalau aku sambung earphone ni sampai ke sini, tersambung suaraku? Tak ada. Jarang. Kalau kita tak payahlah. Kalau bang, aku mau tahu semua benda yang ada di sekeliling. Ini. Kenapa pakai tiba-tiba rasa lega? Apa kimikal apa semua? Okey, tolong kaji benda ni. Contohlah kan, bang, kenapa kita perlu sembah Kaabah? Okey, abang tanya dulu kau. Kenapa kita perlu pakai pakaian? Kita ni pengguna. Apa yang kita perlu buat di muka bumi ni adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa tu net? InsyaAllah balik juga aku 20 hari bulan ni. Doakan perjalananku balik. Sebab macam seram-seram kan. Suasana mau balik ni kena cucuk sana, cucuk sini. Kuarantin dan sebagainya. Doakan aku balik. Mami ada, siapa sayang? Ada lagi Mami kah? Oh tu, si Net. Kita reunion dalam ni dengan Net. Mungkin disebabkan line abang okey kali kan. Mereka sedang menunggu untuk balik Sabah. Amboi, Wafa. Tingkatan berapa kau ni, Wafa? Sebab kalau sudah ayat-ayat begini, abang cam sudah ni. Kalau bukan tingkatan 3, tingkatan 4. Sebab hari tu si Arisha. Bila tu kak, nanti next week. Tunggu flight dan pengumuman. Siapa tadi? Amir ada kat sini? Sebab ayat lucu-lucu. Abang tahu ni, tingkatan berapa kau, Wafa? Cuba bagi tahu bah, kongsikan kepada kawan-kawanmu yang ada di dalam ni. Sebab lucu-lucu bayatmu. Jangan lupa menyaksikannya. Wow, abang pun yang, aku ni mau buat persembahan pebarisan ke? Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita ada 2 minit lagi berbaki. Jadi terima kasih. Jadi berbalik, bukan terima kasih lah sebab join ni. Cuma abang mau ulas balik. Kita ni adalah pengguna. Jadi terkadang pengguna tu dia tak perlu tahu pun semua benda yang ada di sekeliling dia. Baik hal agama, baik hal dunia. Kita tahu. Nah, si Wafa tingkatan 3 ada di sebelah ni. Mak, rindu kau mak? Dengan aku mak? Mak putih sudah aku mak? Tengok mak, jerawatku tiada sudah mak. Ada sini Syak, tapi aku tutup pakai foundation. Wafa ni adik KRUKK kita ni ding. Oh iya kah? Wafa, kau baru Sadin. Terus main-main abang. Okay, like, follow, share. Berbaki 2 minit lagi. Jangan lupa subscribe untuk kita menyebarkan kebahagiaan. Okay, dia ada 1 minit lagi berbaki. So, perkongsian kita pada hari ini, semoga ada baiknya. Semoga kita dapat amal dengan baik. Amalan kita berdasarkan kemampuan kita. Jangan terlampau mendesak diri untuk buat amalan yang tidak kita mampu. Mampu-mampukanlah. Biarlah kamu istiqomah. Biar perkara kecil tapi istiqomah. Itu lagi baik. Jadi, adik-adik dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini, abang berterima kasih kepada join pada hari ini. Jangan lupa like, follow, share, subscribe. Jadi, orang tenang selalu menang. Orang beriman, jiwanya aman. Orang jujur, selalu bersyukur.